pelajar semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama Cikgu Iki di dalam kelas pengajian am. Bertemu sekali lagi kita di dalam topik yang kelima, iaitu topik struktur pemerintahan di Malaysia. Pertama, kita akan lihat kepada konsep doktrin pengasingan kuasa. Doktrin pengasingan kuasa bermaksud satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang mengasingkan urusan dalam negara kepada tiga badan utama, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Penting di sini pelajar harus ingat di bawah doktrin pengasingan kuasa, konsep dia adalah mesti ada pengasingan ataupun mengasingkan urusan ataupun pengasingan kuasa. Dan tiga badan utama mesti disebut, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Okay, kita boleh lihat kepada rajah ini yang mana di bawah ketiga-tiga bahagian, ketiga-tiga badan utama ini, di atasnya adalah Yang di-Pertuan Agong. Okay, dan kita lihat kepada Badan Eksekutif, di bawahnya adalah Perdana Menteri dan juga jemaah menteri-menteri kabinet, seterusnya kementerian di peringkat persekutuan dan juga jabatan di peringkat kerajaan negeri. Di bawah Badan Perundangan, Parlimen, Dewan Negara dan Dewan Rakyat, dan rakyat adalah menjadi pengundi yang akan memilih ahli Dewan Rakyat. Okay, seterusnya Badan Kehakiman, dan di bawahnya terdiri daripada Ketua Hakim Negara dan juga mahkamah-mahkamah. Okey, doktrin pengasingan kuasa. Pengasingan kuasa dilaksanakan di peringkat kerajaan, persekutuan dan juga kerajaan negeri. Okey, Badan Perundangan atau legislatif berfungsi sebagai penggubal undang-undang, manakala Badan Eksekutif berfungsi sebagai pelaksana undang-undang dan Badan Kehakiman berfungsi untuk mentafsir undang-undang. Jadi ini bererti kuasa mereka ataupun tugasan mereka adalah berbeza. Yang mana Badan Perundangan penggubal undang-undang, Badan Eksekutif pelaksana dan Badan Kehakiman adalah pentafsir undang-undang. Sebab doktrin pengasingan kuasa diamalkan di Malaysia adalah yang pertama untuk mengelakkan pemusatan kuasa pada satu pihak. Yang kedua, mewujudkan sistem timbang tara atau check and balance. Yang ketiga, dapat mengelakkan pertindihan kuasa. Yang keempat, doktrin pengasingan kuasa dapat meningkatkan kecekapan pemerintahan. Dan seterusnya dapat mengelakkan penyalahgunaan kuasa. Ini adalah antara sebab kenapa doktrin pengasingan kuasa diamalkan di negara kita. Jadi kita akan lihat kepada soalan STPM tahun 2015, soalan nombor 17. Okey, yang mana soalannya diberikan satu situasi Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan doktrin pengasingan kuasa. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan doktrin pengasingan kuasa yang membawa satu markah? Dan bahagian B nyatakan 3 sebab amalan di atas dilaksanakan di negara ini. 3 markah, berarti 1 sebab, 1 markah. Jadi pelajar harus memberi 3 sebab. Okay, dan ini adalah definisi doktrin pengasingan kuasa. Okay, jadi bagaimana kita akan lihat bagaimana contoh jawapan yang dapat markah dan jawapan yang tidak mendapat markah. Okey, di sini contohnya. Okey, kita lihat kepada pelajar pertama. Satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang mengasingkan urusan dalam negara kepada 3 badan utama, iaitu Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Okay, tadi cikgu dah sebut, mesti ada sebut tentang pengasingan. Okey, kemudian ada 3 badan. Okey, Badan Perundangan, Badan Eksekutif dan Badan Kehakiman. Okay, barulah dia mendapat 1 markah. Okey. Kemudian
Sebab diamalkan, mengelakkan pertindahan kuasa betul, mengelakkan pemusatan kuasa pada satu pihak betul dan mewujudkan satu sistem timbang tara. Betul. So, calon ni mendapat 4/4. Okey. Kita lihat lagi contoh, cikgu tidak akan bincangkan semua tapi cikgu akan bagi contoh yang mana yang tidak mendapat markah pula. Okey, kita lihat kepada pelajar ini merupakan satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang mengasingkan urusan dalam negara, betul, tapi badan ini adalah salah. So, ini tidak mendapat markah. Jadi, pengasingan kuasa dilaksanakan di peringkat kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Itu adalah menerangkan bagaimana pelaksanaan doktrin pengasingan kuasa. Okey, ini tidak menjawab soalan juga, salah. So, ini membawa 0/4 markah. Kemudian kita lihat kepada calon yang ini. Satu doktrin dalam pemerintahan demokrasi yang mengasingkan urusan ada kepada 3 badan utama tapi badan tersebut tidak dinyatakan. Ini juga tidak mendapat markah. Okey. Mengelakkan pemusatan kuasa kepada satu pihak. Okey, mengelakkan pertindahan kuasa 1 markah, meningkatkan kecekapan pemerintahan 1 markah. Jadi yang ni dapat 3/4. So di situ cikgu kata perlu memberi penekanan kepada perkara-perkara penting. Okey, apa yang soalan minta, apa yang tak. Jadi cikgu tidak akan membincangkan kesemua jawapan pelajar di sini, sekadar 1-2 untuk menunjukkan contoh bagaimana untuk kita menjawab soalan dengan betul. Okay, jadi cikgu laju saja itu sebab kita dah bincang. Okay, seterusnya kita akan lihat kepada badan perundangan. Okey, menurut Perlembagaan Persekutuan, kuasa perundangan persekutuan adalah terletak pada Parlimen yang mengandungi Yang di-Pertuan Agong dan 2 majlis yang dinamakan Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, jadi ini bererti kuasa perundangan adalah terletak kepada Parlimen dan dalam komponen Parlimen terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, badan perundangan mempunyai kuasa untuk menggubal undang-undang. Okey, kita akan lihat pada kerajaan persekutuan yang mana kuasanya terletak kepada Parlimen, terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong, Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Okay, manakala bagi kerajaan negeri, badan perundangan negeri, kuasa menggubal undang-undangnya terletak pada badan perundangan negeri yang terdiri daripada setiausaha kerajaan negeri, penasihat undang-undang negeri dan juga pegawai keuangan negeri. Itu di peringkat kerajaan negeri. Seterusnya, kita akan lihat kepada Parlimen. Okey, apakah peranan dan fungsi Parlimen? Yang pertama adalah menggubal undang-undang. Yang kedua, melulus undang-undang persekutuan. Yang ketiga, memeriksa dasar-dasar kerajaan. Yang keempat, meminda undang-undang persekutuan. Yang kelima, membincangkan perkara-perkara berkaitan kepentingan orang ramai. Yang keenam, meluluskan perbelanjaan atau bajet kerajaan. Seterusnya, meluluskan hasil-hasil cukai yang baharu. Dan yang terakhir adalah membuat pindaan kepada perlembagaan persekutuan. Okay, ini adalah peranan ataupun fungsi kepada Parlimen. Okay, di mana soalan ini pernah keluar dalam STPM tahun 2019, soalan juga nombor soalan 17. Okey, yang mana soalannya berbunyi, nyatakan 4 fungsi Parlimen. So, 1 fungsi membawa 1 markah. Jadi, pelajar hanya tulis saja apa yang 8 cikgu senaraikan tadi.
pilih saja 4, tulislah setiap satu dan itu akan membawa 1 markah. Okey, so 4 betul 4 markah. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Okey, apakah peranan dan fungsi Yang di-Pertuan Agong? Boleh memanggil Parlimen untuk bersidang. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memberhenti atau membubarkan Parlimen. Boleh memanggil Parlimen bermesyuarat dalam masa 6 bulan antara persidangan yang akhir dalam satu penggal yang kemudiannya. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada Dewan Negara. Okey, Dewan Negara terdiri daripada 70 orang ahli, yang mana daripada 70 orang ahli itu, 26 orang ahli yang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri yang mewakili 13 negeri, iaitu 2 orang Dewan Undangan Negeri setiap negeri. Bermaksud di sini, bagi 13 negeri di Malaysia, 2 orang akan mewakili negeri tersebut akan dipilih menjadi ahli Dewan Negara. Okey, dan selebihnya adalah 44 orang ahli akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Okey, ini berarti di dalam 44 orang ini, 2 orang adalah dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 orang atau 1 ahli dari wilayah Persekutuan Labuan dan 1 lagi daripada Putrajaya. Syarat untuk menjadi ahli Dewan Negara, yang pertama, seseorang itu haruslah merupakan warga negara Malaysia, umur tidak kurang daripada 30 tahun, waras fikiran, bukan seorang muflis dan juga tidak mempunyai rekod jenayah. Okay, ahli Dewan Negara, jawatan yang dipegang adalah selama 1 penggal atau 3 tahun dan boleh disambung sebanyak 1 penggal lagi. Bagi Dewan Negara, 1 penggal bersamaan dengan 3 tahun. Okey, jadi ahli Dewan Negara ini boleh memegang jawatan selama 3 tahun dan boleh disambung sebanyak 3 tahun lagi. Bererti tempoh maksimumnya hanya 6 tahun. Kedudukan Dewan Negara tidak berubah dengan pembubaran Parlimen. Berarti mereka tidak akan terjejas apabila berlakunya pembubaran Parlimen. Setiap ahli dimestikan mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong. Parlimen boleh dengan undang-undang menambah bilangan ahli Dewan Negara yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri hingga 3 orang. Sebagaimana kita tahu tadi, bagi tiap negeri 2 orang, tetapi Parlimen boleh menambah sehingga 3 orang bagi setiap negeri. Seterusnya, Parlimen juga boleh memberi peruntukan supaya ahli-ahli yang akan dipilih bagi tiap-tiap satu negeri dipilih dengan undi terus oleh pemilih-pemilih negeri itu. Parlimen juga boleh mengurangkan bilangan ahli-ahli yang dilantik atau menghapuskan ahli-ahli yang dilantik. Okay, seterusnya kita akan lihat Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara atau juga disebut sebagai Speaker Dewan Negara. Okay, Dewan Negara hendaklah memilih seorang daripada ahlinya menjadi Yang di-Pertua dan seorang Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara. Berarti dalam 70 orang tersebut mereka harus pilih seorang menjadi Yang di-Pertua dan seorang lagi timbalannya. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara memastikan perjalanan mesyuarat berjalan lancar dan mengikut peraturan. Yang di-Pertua dan Timbalan Yang di-Pertua perlu melepaskan jawatan setelah tempoh keahlian di Dewan Negara tamat.
Adun yang akan memegang jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara hendaklah melepaskan kerusi Dewan Undangan Negeri sekiranya ingin menjawat jawatan Yang di-Pertua Dewan Negara. Tugas-tugas Yang di-Pertua Dewan Negara adalah mengawal perjalanan mesyuarat berjalan dengan lancar, memastikan perbahasan ada berkaitan dengan perkara yang dibahaskan. Ini supaya mereka tidak keluar topik yang dibincangkan. Seterusnya, Yang di-Pertua juga membuat keputusan mengenai peraturan mesyuarat sekiranya berlaku perbalahan dalam kalangan ahli. Tugas-tugas Dewan Negara membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat dengan lebih terperinci, boleh memulakan sesuatu rang undang-undang kecuali rang undang-undang kewangan. Dewan Negara berkuasa menangguhkan sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tidak berkuasa menolaknya. Penangguhan boleh dibuat selama setahun, tetapi bagi rang undang-undang kewangan, penangguhannya hanya setakat sebulan. Dewan Negara tidak boleh meminda rang undang-undang sekiranya tidak diterima oleh Dewan Rakyat, tetapi boleh meminta Dewan Rakyat mengkaji semula rang undang-undang. Seterusnya, kita akan lihat pula kepada Dewan Rakyat. Tadi kita dah lihat kepada Dewan Negara. Sekarang kita akan lihat kepada Dewan Rakyat. Dewan Rakyat terdiri daripada 222 orang ahli. Setiap ahli mewakili satu kawasan parlimen dalam pilihan raya. Setiap ahli akan memegang jawatan selama 5 tahun. Ini berbeza dengan Dewan Negara tadi. Seorang ahli tidak boleh memegang jawatan kedua-dua Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam satu masa. Syarat untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, yang pertama adalah warga negara Malaysia. Yang kedua, umur tidak kurang daripada 18 tahun, waras fikiran, bukan seorang muflis dan juga tidak mempunyai rekod jenayah. Jadi kalau dilihat di sini, syarat untuk menjadi ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Negara adalah sama untuk keempat-empat ni, kecuali dari segi umur sahaja. Yang mana umur untuk menjadi ahli Dewan Negara adalah tidak kurang. Tidak kurang daripada 30 tahun. Manakala syarat untuk menjadi ahli Dewan Rakyat, umur tidak kurang daripada 18 tahun. Seterusnya, kita lihat pula Yang di-Pertua dan timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sama macam Dewan Negara, Dewan Rakyat juga ada Yang di-Pertua dan timbalannya. Dewan Rakyat hendaklah dari semasa ke semasa memilih seorang Yang di-Pertua Dewan Rakyat, sama ada beliau menjadi Dewan Rakyat atau bukan ahli Dewan Rakyat. Sama ada daripada kalangan ahli Dewan Rakyat atau bukan ahli Dewan Rakyat. 2 orang timbalan Yang di-Pertua daripada kalangan ahli Dewan Rakyat. Ini berarti timbalan Yang di-Pertua harus dari ahli Dewan Rakyat. Jika Yang di-Pertua bukan daripada Dewan Rakyat, beliau hendaklah mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan dan sumpah setia di hadapan Dewan Rakyat dan tidak berhak mengundi. Yang di-Pertua boleh pada bila-bila masa meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatanganinya dan ditujukan kepada Setiausaha Dewan Rakyat. Ini berarti Yang di-Pertua Dewan Rakyat dia boleh letak jawatan pada bila-bila masa. Parlimen hendaklah membuat peruntukan bagi saraan Yang di-Pertua dan timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan Dewan Rakyat melalui undang-undang dan dipertanggungjawabkan kepada kumpulan wang disatukan.
Okey, yang di-Pertua Dewan Rakyat boleh melepaskan jawatannya dan hendaklah mengosongkan jawatan tersebut sekiranya Dewan Rakyat mula bersidang selepas pilihan raya atau berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat jika beliau ahli Dewan yang dipilih. Atau pada bila-bila masa Dewan Rakyat membuat ketetapan sedemikian. Seterusnya, tugas-tugas yang di-Pertua Dewan Rakyat adalah mengawasi perjalanan mesyuarat berjalan dengan lancar, memastikan perbahasan mematuhi peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dan juga membuat keputusan dan tafsiran mengenai peraturan-peraturan mesyuarat sekiranya berlaku pertikaian. Jadi ini adalah sama saja macam yang di-Pertua Dewan Negara. Tiap-tiap ahli satu majlis parlimen hendaklah mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan di hadapan orang yang mempengerusi majlis parlimen. Jika seseorang ahli tidak menghadiri sidang parlimen dalam masa 6 bulan dari tarikh majlis parlimen itu bersidang bagi pertama kalinya, selepas pemilihannya atau dalam masa yang lebih lanjut yang dibenarkan oleh Majlis Parlimen, maka kerusinya hendaklah diisytiharkan kosong. Ini adalah bagi ahli Majlis Parlimen, sama ada ahli Dewan Negara ataupun ahli Dewan Rakyat. Seterusnya, kita akan lihat kepada perbezaan anggota Dewan Negara dengan anggota Dewan Rakyat. Anggota ataupun ahli Dewan Negara dengan ahli Dewan Rakyat. Okay, tadi kita dah lihat kepada Dewan Negara dan lihat pada Dewan Rakyat. Seterusnya, cikgu buat ringkasan tentang perbezaan ahli Dewan Negara dan ahli Dewan Rakyat. Ya. Okey. Dari segi umur, Dewan Negara tidak kurang daripada 30 tahun, manakala ahli Dewan Rakyat tidak kurang daripada 18 tahun. Okey, gelaran untuk ahli Dewan Negara adalah senator, manakala untuk Dewan Rakyat adalah ahli parlimen atau wakil rakyat. Dari segi keahlian, Dewan Negara terdiri daripada 70 orang ahli, manakala Dewan Rakyat terdiri daripada 222 orang ahli. Dari segi pemilihan, ahli Dewan Negara, 26 orang dipilih oleh Dewan Undangan Negeri dan 44 orang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, manakala bagi Dewan Rakyat dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Tempoh perkhidmatan anggota Dewan Negara adalah 3 tahun, manakala tempoh perkhidmatan anggota Dewan Rakyat adalah 5 tahun. Seterusnya, apabila berlaku pembubaran parlimen, keanggotaan ahli Dewan Negara tidak akan terjejas, manakala keanggotaan ahli Dewan Rakyat akan hilang keanggotaan atau terjejas. Okey, had maksimum tempoh keanggotaan bagi Dewan Negara adalah 6 tahun atau 2 penggal, manakala bagi ahli Dewan Rakyat tiada had keanggotaan selagi dia dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya. Okey, jadi ini adalah ringkasan tentang perbezaan anggota Dewan Negara dan anggota Dewan Rakyat. Okay, kenapa cikgu buat rajah ni? Sebab ada soalan. Okay, kita akan lihat kepada soalan. Okay, ini adalah soalan tahun lepas, soalan nombor 17. Okay, yang mana soalannya meminta huraikan dua perbezaan antara anggota Dewan Negara dengan Dewan Rakyat. Okay, penting di sini soalan minta perbezaan. Kemudian dia sebut anggota Dewan Negara dengan Dewan Rakyat. Okay, berarti dia melihat kepada anggota ataupun keahlian ahli Dewan Negara dan juga ahli Dewan Rakyat. Okay, jadi kita akan lihat, cikgu akan bincangkan mana satu jawapan yang harus dielakkan. Okay, yang mana jawapan yang mungkin menyebabkan pelajar tidak mendapat markah. Okay, kita lihat di sini.
Pelajar pertama, ahli Dewan Negara adalah seramai 70 orang, manakala ahli Dewan Rakyat adalah seramai 222 orang. Okey, ini adalah betul sebab dia merujuk kepada keahlian ahli Dewan Negara dan juga ahli Dewan Rakyat. Okey, 70 orang dan juga ini berarti satu markah lah di sini. Dan soalan ini harus dijawab mengikut perbezaan. Ada perbezaan. Jika jawapan itu tiada perbezaan, tidak akan dapat markah. Cikgu akan bagi contoh jawapan yang tidak dapat markah nanti. Okey, yang kedua, syarat menjadi ahli Dewan Negara. Okey, ahli Dewan Negara adalah berumur 30 tahun ke atas, manakala ahli Dewan Rakyat 18 tahun ke atas. So, satu markah untuk di sini dan juga di sini. Okey, so ini 4/4. Okey, kita lihat kepada jawapan yang kedua. Bagi Dewan Negara, umur tidak kurang daripada 30 tahun. Persoalan di sini, Dewan Negara yang umur tidak kurang daripada 30 tahun, bukan ahlinya. Okey, jadi yang ni jawapan ni tidak tepatlah. Okey, sebab soalan minta kepada anggota. Okey, anggota ataupun ahlinya. Yang diberi adalah Dewan Negara. Dewan Negara, adakah Dewan Negara itu berusia 30 tahun dan Dewan Rakyat itu berusia 18 tahun? Okey, jadi pelajar harus memberi perhatian kepada istilah-istilah agar tepat. Okey, itu adalah contoh yang mana tidak mendapat markah walaupun pelajar tahu dah isi tu. Itu yang cikgu akan bincangkan di sini. Kemudian cikgu tak akan bincangkan semua. Beberapa sahaja cikgu akan tunjuk lagi jawapan yang tidak mendapat markah. Okey. Okey, contoh di sini. Okey, kita lihat jawapan di sini. Pelajar ni, dua perbezaan antara anggota Dewan Negara. Jawatan Dewan Negara pegang selama 3 tahun dan tidak melebihi 2 penggal. Ahli Dewan Rakyat memegang jawatan selama 5 tahun. Okey, kita lihat di sini jawapan dia tidak ada perbezaan. Berarti dia hanya beri kat sini adalah tentang Dewan Negara sahaja. Okey, dari segi walaupun dia sebut kat sini anggota Dewan Negara, tapi dia hanya memberi jawapan Dewan Negara, tidak ada perbezaan. Yang kedua, dia hanya memberi tentang Dewan Rakyat. Okey, jadi ini juga tidak memberi markah. Okey, itu yang kamu harus faham. Apabila soalan minta perbezaan, harus wujud perbezaan. Sama juga macam pelajar ni, dua perbezaan. Diberi Dewan Negara, dia sebut dua, tapi tidak membawa kepada perbezaan. Okey, jawapan ini tidak memberi kepada perbezaan. Okey, jadi yang ni adalah tidak relevan. Dan ini pun sama sebab yang ni hanya menyentuh tentang Dewan Negara, yang ni hanya tentang Dewan Rakyat. Okey, tiada perbezaan antara Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Okey, jadi itu yang cikgu akan bincangkan tentang jawapan-jawapan yang pelajar sering berikan. Walaupun pelajar rasa itu jawapan dia dah bagi betul, tapi teknik penulisan yang salah akan memberi markah yang salah. Okey, jadi cikgu rasa sampai sini sahaja dahulu. Kita akan bincang untuk topik ini, iaitu tentang Badan Perundangan. Kita dah lihat kepada Yang di-Pertuan Agong dalam Badan Perundangan, kemudian Dewan Negara dan juga Dewan Rakyat. Okey, sekian daripada cikgu dan cikgu harap pelajar ambil iktibar tentang cara untuk menjawab. Itu yang sebenarnya yang cikgu nak tonjolkan dalam video ni. Okey, sekian sahaja daripada cikgu. Sekian pelajaran kita kali ini. Semoga anda semua diberikan kefahaman oleh Allah. Dan jika anda rasa pelajaran kali ini bermanfaat, jangan lupa share dengan rakan-rakan. Jumpa lagi. Bye.